Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulami Islam Izari. Saya diberi tugasan oleh Cikgu Snow untuk bentangan soalan ML. Jom kita buat. Okay, ni soalan log diberi ni soalan log dan indices. Diberi 4 alfa darab 16 2 alfa darab 1/32 alfa. So kalau indices dengan log ni, kita kena samakan dia punya base dia. So kalau ni 4, 16 dengan 32, kita akan dapati bahawa 2 adalah dia punya base dia yang sama. Okay, so 2 dia akan jadi 2 kuasa 2 alfa darab dengan 2 kalau 16 dia akan jadi 2 kuasa 4. Ni 2 alfa darab dengan 1 per, kalau 32 2 kuasa 5 alfa. Okay, faham? Faham So kalau dia punya base dia dah sama, kita boleh turunkan dia punya kuasa. 2 ni jangan lupa tahu, kena letak juga kat depan. So kurungan 2 alfa darab, dia akan jadi tambah 4 darab 2 8 alfa tambah 8 alfa. Darab ni susah kan, mesti korang tak faham kan. So sebenarnya kalau dia dibahagikan, dia jadi tolak 5 alfa. Tolak 5 alfa. So nanti korang selesaikan dalam ni, korang akan dapat sama dengan 2 kuasa kosong. So nanti korang selesaikan dalam ni, korang akan dapat sama dengan 2 kuasa kosong. 2 kuasa kosong ni, dia akan sama dengan 1. Okay, mesti korang pelik kan, macam mana boleh tolak 5 alfa ni. Okay, saya tunjukkan Okay, darab 1 per ni sebenarnya kalau 1 per ni, kita boleh tukar dia balik, bahagi dengan 2 kuasa 5 alfa. Faham tak? Kalau pecahan, faham? Ni pecahan, so kalau kita bahagi, dia akan automatik, dia akan tukar jadi darab 1 per 2 5 alfa. So kita tukarkan dia je balik, dia akan dapat bahagi 2 kuasa 5 alfa. Yeah. Nanti kalau selesaikan akan dapat jawapan macam saya dapat tadi, 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bincang soalan nombor 15. Soalan dia, cari nilai X yang memuaskan persamaan berikut. Maksudnya dia nak cari X ni berapa. Okay, saya salin balik soalan kat dalam kertas ni. Lepas tu dalam persamaan ni, log Y ni kita boleh tukar jadi log X. Saya tukar log X XY log XY. Lepas tu log XY ni saya naikkan ke atas, sebab asalnya macam ni, 2 bahagi log X XY per log XY. Saya tukarkan darab, dia kan terbalik, akan jadi terbalik kan, log XY per log X XY. Jadinya dia akan jadi macam ni, 2 darab log XY per log X XY. Lepas tu dalam hukum log, tambah darab ni, dia akan jadi tambah kan. Jadi saya pecahkan log XX tambah log XY, ni pun sama. Lepas tu log XX ni kan 1. Lepas tu yang 2 tambah yang ni, saya faktorkan jadi macam ni. Lepas tu sama kan, saya potong je. Lepas tu selesaikan 2 tambah 3 dapat 5x kan. Lepas tu selesaikan x ni sama dengan 1. Situ je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pada malam ni saya akan bentangkan soalan nombor 16. Soalan ni kata rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan jejari 12 cm. Jadi kita dah tahulah ni jejari dia 12 cm. Lepas tu dia bagi maklumat, dia beri bahawa panjang lengkuk AB ialah 4 pi cm. Jadi ni panjang lengkuk AB dia 4 pi. Jadi soalan pertama, dia nak sudut AOB dalam meridian. Ni sudut AOB nya, dia nak yang kat sini ni. Jadi apa yang kita boleh buat, kita gunakan formula S sama dengan C theta.
Sebab S tu kan pelajar lengkuk 4 pi ni. Jadi kita masukkan je dalam formula ni. S sama dengan 4 pi. J tu jari tadi 12 cm. Dan pi ni yang kita nak. Jadi kita buat linear. Kita singgalkan theta ni. Nanti kita dapat jawapan dia 1/3 pi radian. Untuk pi ni, kan kita tahu kan pi ni ada 2. 1 20/27 lagi 1 3.142. Cikgu cakap kalau nak tukar, kita lebih galakkan tukar dengan 3.142. Jadi kalau kita tukar, nanti dapat jawapan 1.047. Jadi untuk soalan A ni ada 2 jawapan, 1/3 pi dan 1.047 radian. Okey, ini untuk soalan A. Soalan B, dia nak luas kawasan valenoid. Luas yang ni. Jadi bila kita perhatikan betul, ni kan sektor bulatan kan. Yang ni segitiga. Jadi apa yang kita boleh buat untuk dapatkan luas kawasan valenoid ni, kita kena tolakkan. Macam dalam gambar ni, luas seluruh rajah ni tolakkan dengan segitiga. Yang terdapat yang kita nak. Jadi ni formula luas sektor 1/2 J = 2 theta. Ini formula segitiga 1/2 AB sin C. Jadi kita masukkan je dalam maklumat. Untuk luas sektor ni 1/2 J = 2 jari 12 cm. Dengan theta tadi yang kita dapat tadi tu, saya pakai 1/047 tolakkan dengan 1/2 AB sin C. Untuk yang sin C ni, kita tak boleh guna radian. Kita kena guna yang dalam darjah. Jadi apa yang kita nak buat, kita tukarkan yang radian tu kepada darjah. Macam ni. 1.047 kita dapatkan dengan 180 per pi. Kita dapat jawapan dia 60 darjah. Tu kita masukkan dalam maklumat tadi. Dalam formula tu, bila kita tolakkan, kita dapat jawapan dia 13.0302 cm kuasa 2. Kalau ada persoalan, tanya cikgu. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Soalan SBP, soalan nombor 17. Soalan nombor 17. Diberi cos 2 theta sama dengan cos theta. Soalannya, berikan jawapan dalam bentuk pi. Okey. Basic identity cos 2 theta sama dengan 2 cos 2 theta tolak 1. Okey, kita gantikan cos 2 theta dengan benda ni. Samakan balik dengan cos theta. Okey, seterusnya buat apa? Nampak cos theta ni, tepi ni, kita masukkan. Samakan dengan kosong. Dapat 2 kuasa 2 theta tolak cos theta tolak 1. Samakan dengan kosong. Okey. Lepas tu, tekan EQN. Dapat A dia 2. B dia negatif 1. C dia negatif 1. Okey. Dapat jawapan 1 dengan negatif 1/2. Okey. Concludekan jawapan dia macam ni. Cos theta sama dengan 1. Cos theta sama dengan negatif 1/2. Okey, yang ni kita mulakan dengan cos theta sama dengan 1. Okey, cos theta sama dengan 1. Apabila kita lukis graf, okey, lukis graf cos, dapat yang satunya ialah 0 darjah dengan 360 darjah. So jawapan untuk theta ni ialah 0 darjah dengan 360 darjah. Okey, kalau cos theta sama dengan negatif 1/2, okey, shift cos inverse dia dapat theta sama dengan 60. Tapi negatif ni jangan letak, sebab negatif ni hanya untuk tentukan kedudukan dia dekat sekuan yang keberapa. Okey, cos negatif terletak pada sekuan kedua dengan ketiga, sebab add sugar to coffee. So cos negatif terletak pada S dengan T, iaitu pada sekuan yang kedua dan sekuan yang ketiga. Okey, cara nak cari sudut pada sekuan yang kedua, 180 darjah tolak dengan sudut dia. Sudut dia ialah 60. Manakala yang ketiga, 180 darjah tambah dengan theta 60. Okey, so theta dia ialah 120 darjah dengan 240 darjah. Okey, jawapan dia ada 4. 0, 120, 240 dengan 360 darjah. Tapi banyak soalan balik, dia kata berikan jawapan dalam bentuk pi. So kita kena salin, kita tulis jawapan dalam bentuk pi. Okey, 0 darjah sama dengan 0 pi. 120 darjah
sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak mentang soalan 18. Baca soalan dulu. Raja menunjukkan graf taburan keberangkalian bagi satu pembeluk baharawak. Nilai X sama dengan N min Y. Soalan dia, diberi skor Z bagi M ialah K. Ungkapkan Y dalam sebutan M dan K. Maksudnya Y kena single. Keyword untuk soalan ni, dia kata satu pembeluk baharawak. Okay, yang ni graf untuk pembeluk baharawak. Maksudnya yang ni bukan kosong. Ni M. Ni nilai dia. Okey. Dikatakan skor Z, maksudnya dalam pembelih ubah piawai. Maksudnya pada rawak kita kena tukar pada pembelih ubah piawai. Kita guna rumus skor Z sama dengan X tolak min sama dengan sistem piawai. Okey. Untuk formula pembelih baharawak, dia katakan nilai N sama dengan min Y. Maksudnya kalau ni min, yang ni jadi variance. Patutnya dia macam ni. Okey. Lepas tu dikatakan skor Z bagi M ialah K. Ungkapkan Y dalam sebutan M dan K. Kita guna rumus skor Z sama dengan X tolak min sama dengan season power Y. Kita masukkan, dikatakan skor Z M ialah K. Maksudnya nilai M punya skor Z ialah K. Lepas tu nilai dia ialah M. X tu tukar jadi M. Season power dia yang tengah ni, maksudnya 5, sama dengan season power yang atas ni. Kita masukkan. Dia kata nak ungkapkan Y dalam sebutan M dan K. Maksud Y kena single. Kita naikkan Y ke atas, K ke bawah. Dapatlah jawapan dia. Dah siap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan mentangkan soalan 19, tajuk taburan binomial. Okay, soalan A dia nak ungkapkan B dalam sebutan A. A dengan B ni ada dekat nilai kebarangkalian. Jadinya total nilai kebarangkalian sama dengan 1. Jadi kita masukkan je nilai dia. Lepas tu samakan dengan 1. Kemudian kita ungkapkan B dalam sebutan A. Okay, seterusnya soalan B. Okay, soalan B ni dia nak cari kebarangkalian X lebih besar atau sama dengan 1. Lepas tu dia nak jawapan dalam sebutan B. Okay, lepas tu tengoklah P X lebih besar atau sama dengan dan sama dengan 1 ni sama dengan kebarangkalian X sama dengan 1 sama dengan 2 dengan sama dengan 3. Lepas tu kita masukkan kita ungkapkan A pula daripada persamaan yang kita dah cari dekat A tadi. Lepas tu kita jadikan A tajuk sini. Lepas tu kita masukkan dalam nilai-nilai ni tadi. Ni. So nanti kita akan dapat 3 negatif B kuasa 2 tambah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak bentang soalan 20. Okay, soalan 20 ni dah beritahu dah maklumat. Ada satu garis ni, lepas tu garis ni dia melalui titik M. Titik M tu dah beritahu dah koordinat dia berapa. Lepas tu dia beritahu maklumat lagi yang cos alpha ni sama dengan negatif 12/13. Tapi kalau kita ikut konsep trigo, kalau kat dalam ni dia tak ada negatif. So, cos kan sama dengan adjacent sama dengan hypotenuse. So, maksudnya 12 tu dekat bawah ni, 13 tu dekat hypotenuse. Lepas tu soalan ni kan minta cari persamaan glus AB. Bila dia kata cari persamaan, mula-mula kita kena cari kecerunan dia. So, kecerunan dia kita guna formula jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Kan kita tak ada, dia tak bagi jarak mencancang kan. So kita carilah guna formula biasa ni, formula McMod. Lepas tu dapatlah garis kat situ 5. So dapatlah kecerunan AB ni sama dengan negatif 5/12. Dia negatif sebab dia ke bawah ni. Lepas tu bila persamaan macam biasalah kita cari kecerunan, lepas tu cari C, lepas tu buat persamaan.
dapatlah persamaan Y ni berapa. Okay, itu je. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka surat 25 soalan 21. Okay, soalan dia diberi titik-titik A negatif 22, B 04, lepas tu C 37. Dia letak pada satu garis lurus. Okay, lepas tu dia nak soalan dia nak nisbah dia. Nisbah AB dengan BC. Okay, mula-mula kita buatlah satu garis lurus kan. Kita letaklah A negatif 22, kita plotkan dia B 04 dengan C 37. Okay, lepas tu kita buat tembiring. Kan tembiring kan, kalau yang Y tu darab dengan A negatif 2 yang first. Okay, lepas tu X tu pula darab dengan koordinat kat C yang first juga. Okay, lepas tu tambahkan, bagi dengan nisbah dia X dengan Y sebab kita tak tahu kan. Okay, tambahkan, samakan dengan kosong. Kosong tu yang dekat B tu, dekat tengah-tengah dia, tapi bukan titik tengah. Okay, sebab ni tembiring kan, kita nak nisbah dia. Okay, lepas tu dapatlah 3X sama dengan 2Y. Lepas tu kita buat pula yang kedua. Yang kedua tu kita buat pada koordinat kedua pula. Y tu darab dengan 2 iaitu Y tambah dengan X tu darab dengan koordinat ketiga, koordinat kedua 7X. Lepas tu bahagi dengan nisbah, sama je macam tadi, samakan dengan 4. 4 tu pun koordinat kedua dekat garis lurus tu, dekat B. Okay, lepas tu kita samakan je. Lepas tu samakan, dapat 3X sama dengan 2Y. Okay, lepas tu kita buat X tu nisbah sama dengan AB, Y tu sama dengan BC kan. Lepas tu 3AB sama dengan 2BC. Jadinya AB nisbah BC sama dengan 23. Kalau sama dengan, dia sama je. Dia 3X sama dengan 2Y sama juga dengan 3AB sama dengan 2BC. Kalau nisbah kita kena terbalikkan dia. Okay, dia nisbah dia AB 2, BC 3. Okay, dah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan soalan matematik tambahan daripada SBP kita 1, soalan nombor 22. Baiklah, diberi R vektor sama dengan 3, N tolak 2, 5 dan S vektor sama dengan M tolak 1, 15. Ungkapkan M dalam sebutan N dengan keadaan 4 R tambah S adalah selari dengan paksi Y. Jadi mula-mula kita dah ada keadaan ni 4R tambah S. Jadi kita masukkanlah nilai vektor R dengan vektor S. Dapat macam ni. Okay, seterusnya dah sampai sini kita kembangkan 4 ni darab dengan ni darab dengan 5. Dapat 12, N tolak 8, 20. Tambahkan dengan M tolak 1, 15. Seterusnya dia kata selari dengan paksi Y. Kalau selari dengan paksi Y, macam magmoid, kalau dia selari dengan paksi Y, kita kena jadikan koordinat X dia kosong. Jadi dia kata selari, kita buat lambda, nilai X dia kosong, koordinat X kosong, kita kosong ke atas koordinat Y. Jadi kita nak ungkapkan M dalam sebutan N. Jadi kita keluarkan huruf M, kita keluarkan huruf N. 12 N tolak 8 tambah M tolak 1 samakan dengan kosong. Sebab lambda darab kosong dapat kosong. Okay, seterusnya kita nak ungkapkan M. Jadi kita kena singgalkan M. M sama dengan negatif 12N tambah 1 tambah 8. M sama dengan negatif 12N tambah 9. Okay, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu bagi aku soalan 23. So kita tengok soalan 3. Raja menunjukkan kedudukan dua perahu A, B dengan JTQ. So ni soalan sama dengan macam hari tu kita buat. Perahu layar A berada 450. So AQA 450. B pula 200 meter dari JTQ. So QB 200. So A dengan menggunakan U untuk mewakili 50 meter pada arah QB. So QB kan 200. So kena bagi 50. So kita dapat 4U. Lepas tu sambung soalan. Dan V untuk mewakili 100 meter pada arah QA. QA tadi 450. So kita bagikan dengan 100. Dapat 9/2 V. Soalan nak ungkapkan vektor AB dalam bentuk U dan V. So kita buat vektor AB. AB vektor dia AQ tambah QB. So tadi vektor AQ tadi dah dapat kan, QA. So kita kena terbalikkan jadi negatif 9/2 V tambah QB tadi dah dapat 4U. So jawapan dia ni
Dapat So B pula diberi perahu layar A dan B mempunyai magnitud yang sama, iaitu 45. Jika magnitud perahu layar A ialah 26I tolak KJ. Tolak KJ. Cari nilai K dengan integer terdekat. So I ni mewakili X, J ni mewakili Y. So dia nak magnitude. Kalau magnitude, kita tengok rumus yang geometri rumus ketiga. Yang ni. So dia nak magnitude A kan. A tadi 26. Masukkan 26. Kuasa 2 tambah negatif K. Kuasa 2. Samakan dengan 45. 45 tadi magnitude dia kan. So singgalkan singgalkan K. Dapatlah ni punca kuasa. Jadikan ni kuasa 2 dapat 2025. Ni 676 tambah K kuasa 2. So jawapannya nanti dapat 1349. So kena puncakan kuasa, dapatkan K. So soalan tadi nak integer terdekat. So kita tak boleh dapatkan nombor perpuluhan. So kita bundarkan jadi 37. Inilah jawapannya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soalan 24 ni, daripada soalan, korang akan tahu yang P ni kena sentiasa lebih besar daripada 3. Jadi macam ni kita nak start. Kita kena guna formula penyempurnaan kuasa 2. Jadi formula penyempurnaan kuasa 2 tambah B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. Jadi daripada persamaan ni, daripada fx ni, kita masukkan guna formula penyempurnaan kuasa 2. Jangan lupa negatif sebab B dah ada negatif. Jadi korang akan dapat macam ni. Okay. Jadi kita nak ambil yang ni. So kita daripada negatif 1 tambah P ni lebih besar daripada 3. So bila kita singgalkan P, kita akan dapat P lebih besar daripada 4. So maksudnya jawapan P ialah sama dengan 5. So itulah jawapan akhir dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah bentang soalan 25. Okay, dia bagi persamaan satu lengkung Y sama dengan UX kedua tambah X tambah 12 boleh diukatkan dalam persamaan yang kedua ni. Lepas tu soalan E, so cari nilai A dan nilai B. Nak cari nilai A, saya pakai X sama dengan negatif B per 2A. Sebab tu untuk cari paksi simetri. Tapi boleh juga kita buat guna penyempurnaan kuasa 2. Maksud paksi simetri tu saya dapat daripada X tolak 3 sama 0. So X sama 3. Lepas tu kita masukkan A tu 2, dapat negatif 12. Hasil yang B ni, B tu sebenarnya nilai minimum dekat sini kan. Lepas tu dan dia tu adalah nilai Y yang sepadan dengan X. Nilai Y yang minimum ni nilai Y yang sepadan dengan X. Sebab X ni 3. So kita masukkanlah X tu berapa. Lepas tu kita masuk A tadi dalam persamaan tadi kan. Yang persamaan yang first tu dapat negatif 6. So ni B tu sama dengan negatif 6. Lepas tu cari nilai minimum bagi Y. B tadi kan nilai minimum. So kita nyatakan nilai yang nilai minimum bagi Y ialah negatif 6. Baik buat jalan kerja pun tak apa. Sekian, terima kasih.